Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okay. Uh, Manakah saya dengan kelas awak ni tak pernah berjumpa lagi kan. Saya pernah jumpa 7 orang je saya rasa untuk first pertemuan. Kemudian lepas tu second intake pun tak sempat nak jumpa kan. Jadi kiranya first class saya lah dengan kamu semua ni. Jadi saya berharap walaupun ini adalah kelas yang pertama, okay, dan secara online kan, saya harap kita still maintain boleh belajar, okay, dengan baiknya lah, okay, dengan dapat saya dapat sampaikan kepada awak dan awak juga dapat menerima apa yang akan saya ajak awak, okay, dalam kod 1023 ni. Okay. Saya sebenarnya rasa macam uh, terkilan jugalah kan sebab kita tak boleh nak berjumpa walaupun first pertemuan. Ada yang student yang saya tak pernah jumpa pun, okay, yang first pertemuan tu pun hanya 7 orang saja yang saya kenal kan. Siapa dia Adi kan, Sahira, ada apa lagi, Nazmil, dan sebagainya lah, saya pun tak pernah ingat. Jadi saya harap walaupun melalui medium online ni, okay, pelajaran ni tetap saya dapat sampaikan kepada awak dan awak dapat apa dia, ilmu tu. Okay, tak ada orang kata apa, tak ada halangan lah. Okay, jadi menandakan ini sesi yang pertama, saya akan menerangkanlah serba sedikit mengenai kod MTK 1023 ni. Okay. Okay, untuk MTK 1023, okay, dia adalah subjek, modul, material dan consumable, ataupun dalam bahasa Melayunya adalah bahan dan juga bahan luar. Okay, untuk dia ada 4 kompetensi. Okay, yang pertama adalah, kompetensi yang pertama adalah kita nak mengenal pasti jenis bahan. Okay, awak kena ingat lah, untuk saya punya kursus ni, bila sebut mengenai material dan juga consumable, ianya adalah berkaitan dengan logam dan juga elektrod. Okay, logam, jenis-jenis logam lah. Elektrod pula adalah berkaitan dengan medium yang kita guna untuk melekatkan antara satu logam dan juga satu logam yang lain. Okay. Okay, untuk K1 kita akan belajar mengenai kena pastilah logam ada berapa jenis logam, logam yang sekian-sekian macam mana dia punya sifat, dia punya apa dia, sama ada dia ni jenis yang mudah lentur ke ataupun dah. Itu adalah mengenal pasti jenis-jenis bahan. Okey, itu adalah masuk dalam bab yang pertama ataupun K01. Untuk K02 awak akan belajar cara penghasilan logam tu. Macam mana terhasilnya logam yang awak nak kimpal tu. Okey, proses dia. Itu adalah bab yang kedua. Okey. Bab yang ketiga pula adalah berkaitan dengan elektrod. Okay. Elektrod jenis mana yang awak akan guna, macam mana kita nak baca kod pada elektrod dan sebagainya. Itu adalah bab yang ketiga. Dan bab yang keempat adalah berkaitan dengan macam mana kita nak menguruskan elektrod tu. Okay. Macam mana kita nak simpan dia. Okay. Macam mana kita nak uruskan dia sebelum kita welding kan. Kita nak bake. Kita nak masukkan dalam oven berapa lama. Suhu dia berapa. Itu adalah bab yang keempat. So 4 bab tu, 4 ilmu tu, pengetahuan tu awak akan belajar dengan saya untuk selama 1 semester di dalam modul MTK 1023. Okey. Kita pergi ke slide yang seterusnya. Okey. Sebelum kita nak tahu jenis-jenis logam ataupun sifat dia, jenis apa, dia digunakan untuk apa. Untuk apa kita nak tahu benda tu? Kita kena pasti dulu.
Sebab apa kita kena tahu benda tu? Awak sebagai welder, kenapa benda tu perlu awak tahu? Okey. Kalau kata awak tak tahu, boleh welding? Boleh je sebenarnya, kan? Pakai hentam je lah. Okey. Sama ada dia nak jadi satu hasil yang berkualiti ataupun tak, itu bergantung kepada ilmu lah. Okey. Macam ni lah. Awak kena tahu sebab apa? Supaya defect ataupun kerosakan tu kita dapat atasi lah. Okey. Sebab tu kita kena tahu. Okey, baik. Kita tengok poin yang pertama. Kepentingan mengenal pasti logam terhadap pengimpal. Sebab apa? Ilmu mengenal pasti jenis logam ni penting untuk welder. Okey. Sebab yang pertama adalah untuk kerja-kerja mengimpal. Okey. Kebanyakan logam yang hendak kita kimpal ni, kalau awak nak tahu, dia ada jenis-jenis dia. Okey. Sekian-sekian jenis kita tak boleh guna elektrod yang sama. Okey. Elektrod yang sekian untuk logam yang sekian. Okey. Contohnya, okey, keluli dan besi tuang tidak boleh dikimpal menggunakan kaedah dan juga elektrod yang sama. Kalau awak guna kaedah dan elektrod yang sama, dia akan boleh menyebabkan kerosakan ataupun kecacatan pada hasil kimpalan awak. Okey. Kepentingan yang kedua adalah untuk proses memesin. Okey, di mana kekerasan setiap logam tu tak sama. Contoh dia, kalau kita gunakan mata gerudi yang biasa, okey, ataupun yang tak kena spek dengan logam yang sepatutnya, akan rosak lah. Okey, peralatan tu akan rosak. Okey, sebabkan itulah juga pengetahuan ni perlu supaya dapat menjimatkan kos dan juga kerja-kerja di dalam bengkel. Okey. Kalau awak guna, kita beli benda tu murah, lepas tu kita guna untuk bahan yang tak sepatutnya. Raja kena tukar lah maksud dia. Jadi benda tu adalah merugikan. Okey. Seterusnya adalah untuk memotong. Okey, contoh dia, keluli tahan karat boleh dipotong dengan putaran perlahan dan tekanan yang lebih. Manakala disebabkan oleh proses memotong tu, dia akan menyebabkan keluli tu makin lama makin keras. Okey. Mata gerudi, kalau kita gunakan kaedah yang betul, kita kenal pasti jenis logam tu, jadinya ianya akan memudahkan proses kita memotong. Okey, dan seterusnya adalah untuk proses fabrikasi. Okey. Pengetahuan sifat dan logam, jenis logam ni penting supaya untuk elakkan berlakunya kesilapan semasa mendirikan projek. Okey. Contoh dia. Okey. Awak nak bangunkan satu struktur. Contoh dia, kita kata jambatan. Adakah boleh kita nak guna logam yang sama macam kita buat bangunan biasa ni, bangunan sekolah ni? Okey. Jadi ilmu ataupun pengetahuan mengenai jenis logam tu penting supaya bahan yang tepat kita gunakan untuk membangunkan sesuatu struktur supaya tidak berlakunya kemalangan. Okey. Kalau kata logam kekuatan rendah bagi kerja yang kekuatan tinggi boleh menyebabkan inilah kegagalan lah. Okey. So itulah pentingnya kita ni sebagai kata apa? Welder tahu kenapa sesuatu logam tu digunakan untuk sesuatu kerja. Okey, baik. Seterusnya. Okey, baik. Seterusnya adalah pengkelasan logam. Okey, untuk awak kena tahu kan, bila kita nak kelaskan logam, dia ada standard dia. Okey, dia ada badan yang memperakui jenis-jenis logam yang berkaitan. Okey, macam kita lah.
awak pernah dengar SIRIM kan? SIRIM tu dia memperakui satu-satu standard produk kan. Okey, untuk logam pun dia ada institusi ataupun badan yang meletakkan standard dia. Maksud dia, kalau kata awak pergi ke satu dunia, sama ada di tak kira lah awak pergi Amerika ke, okay, UAE ke, Singapura ke, Australia ke, mana-mana, dia menggunakan kelas logam yang sama, okay, coding dia sama. Maksud dia kalau kat sini nama dia aluminium, maksud dia awak pergi ke Amerika pun, benda tu adalah kod yang sama, adalah kita kelaskan kepada jenis logam yang sama. Okey, baik. Kalau awak tengok kat sini, okey, ada 5 badan perkelasan logam. Okey, ni awak kena biasakanlah sebab benda ni dalam kimpalan adalah memang biasalah. Okey, memang kita akan kata apa? Bergantung ataupun kita akan rujuk standard-standard ni lah bagi kerja-kerja kimpalan. Okey, kita tengok yang pertama. Okey, SAE. Okey, SAE adalah Society of Automobile Engineer. Okey, untuk Society of Automobile Engineer ni, okey, dia mengkelaskan logam-logam yang berkaitan dengan industri automobil. Okey, kereta automobil lah. Okey, motosikal, okey, kenderaan. Okey. So dia akan mengkelaskan sebarang logam berkaitan dengan industri automobil. Okey, seterusnya adalah ASME, American Society of Mechanical Engineers. Okey, engineers. Badan yang kedua ni, ASME ni, dia mengkelaskan logam-logam bagi kegunaan pressure vessel ataupun dia panggil dandang. Okey, dandang lah, pressure vessel. Okey, dandang. Tahu tak dandang apa? Okey, dandang tu adalah satu struktur yang dibangunkan untuk mengumpul tekanan. Okey, tu adalah vessel ataupun boiler. Dia boleh panggil macam tu juga boiler, pressure vessel, benda ni lah. Okey, kalau tengok dalam gambar ni, yang ni. Okey, dan juga logam jenis untuk digunakan bagi kerja-kerja pipe. Okey, pipeline. Okey, pipeline untuk menghasilkan saluran pipe, okey, untuk gas dan juga cecair lah. Okey, kalau awak tengok ni, contoh ni. Okey, bila awak pergi ke industri nanti, untuk pengetahuan awak, pipe yang awak akan jumpa bukanlah saiz yang macam dekat bengkel awak duk guna tu. Okey, 8 inci apa semua, 6 inci tu tak, jaranglah nak jumpa. Okey, pipe-pipe yang awak akan jumpa, contoh dia kalau awak kerja dekat Sapura dan sebagainya, pipe tu besar lah. Okey, besar. Memang besar. Okey, kegunaan dia adalah untuk aliran gas, okey, aliran minyak, cecair dan sebagainya. Okey, ini contoh dia. So, badan yang mengelaskan produk dua ni, okey, vessel dan juga pipeline, adalah ASME. Okey, ingatlah. Okey, seterusnya adalah ASTM, American Society of Testing Material. Okey, untuk ASTM, okey, depa ni, okey, institusi ni, dia mengkelaskan pelbagai jenis logam lah. Okey, sebenarnya untuk kegunaan harian. Okey, contoh dia macam kat sini ada apa? Tong sampah, luli, kan? Harian. Okey, contoh dia kalau kat sini kita ada apa? Punch yang digunakan, okey, sebarang logam. Okey, so dia menggunakan
standard ASTM. Okay. Seterusnya adalah API. API ni adalah badan yang mengkelaskan logam untuk kegunaan petroleum. Okey, selalunya dekat offshore lah. Okey, apa dia punya pipeline untuk kita alirkan minyak dan sebagainya. Okey, kita akan pakai standard API. Dan yang terakhir sekali adalah AISI. Okey, AISI ni ataupun dalam dia nama penuh dia adalah American Iron and Steel Institute. Dia adalah badan yang mengkelaskan besi dan juga keluli. Okey, keluli yang awak guna dekat bengkel lah untuk awak welding tu kan, carbon steel apa semua tu. Ni badan yang mengkelaskan dia, AISI. Jadi sila ingatlah 5 badan perkelasan logam ni. Okey, sebabnya depa ni penting. Okey, dia panggil sebagai standard dalam kimpalan. Okey, seterusnya. Okey, ni adalah mind map mengenai jenis-jenis logam. Ni semua ni lah yang awak akan belajar. Okey. First sekali adalah kita tengok. Ni dia punya ibu dia. Okey. Kat sini adalah ibu dia, logam. Metal. Ada 2 jenis. Okey, ada logam bukan ferrous dan juga logam ferrous. Untuk sesi ni saya akan cerita mengenai logam bukan ferrous ni sahaja. Okey, untuk next session kita akan cerita pasal logam ferrous. Okey, kita tengok kat sini. Logam ni ada 2 jenis, logam ferrous dan juga logam bukan ferrous. Di mana logam bukan ferrous ni terdiri pula daripada 5 jenis. Banyak lagi lah. Tapi kita highlightkan dalam ni 5 jenis ni lah. Okey. Okay, plumbum, perak, aluminium, tembaga, loyang. Okay, ada lagi sepatutnya ada emas. Okay, ada lagi lah. Kita untuk yang saya punya slide saya fokus kepada 5 jenis ni. Okay, plumbum, perak, aluminium, tembaga dan loyang. Sebab ini antara jenis-jenis logam bukan ferrous yang selalu digunakan dalam industri. Okay. Kemudian kita ada juga logam bukan ferrous. Logam bukan ferrous ni pula dia terbahagi pula. Okey, ada 3. Okey, 3. Ada 3 anak dia. Besi tempawan, okey, besi tuang dan juga keluli. Okey. Ingatlah logam ferrous dia terbahagi kepada 3 iaitu raw iron, cast iron dan juga steel. Okey, di mana cast iron ni dia ada pula cucu dia. Okey, besi tuang kelabu, besi tuang putih, besi tuang mudah tempar dan juga besi tuang mulur pun nodular. Okey, yang paling ramai cucu sekali belah ni lah. Okey, keluli. Okey, keluli ni dia terbahagi pula kepada 5. Keluli alat, keluli alloy, keluli tahan karat, lain-lain keluli dan juga keluli karbon. Okey, yang awak guna dekat bengkel tu, ni lah keluli karbon rendah. Okey.
Kemudian kita ada keluli daripada lain-lain keluli. Kita ada keluli khas pendaya wayar elektrik, keluli spring, keluli khas perintah hakisan. Okey, bagi keluli alloy pula ada 4 jenis. Okey, keluli alloy tinggi, keluli struktur alloy rendah, keluli struktur lindak kejut dan pembajaan dan juga keluli marajin. Dan bagi keluli tahan karat kita ada 5 jenis. Keluli tahan karat austeritik, keluli tahan karat ferritik, keluli tahan karat martensik, keluli tahan karat pengerasan pemandapan dan juga keluli tahan karat duplat. Banyak kan? Memang banyak. Jangan peninggi sebab ni tak layak untuk peninggi benda-benda sikit-sikit macam ni. Nah. Okey. Kita tak apa, pelan-pelan kita akan belajar satu persatu. Okey. Kita tengok kat sini lah. Apa dia perbezaan antara logam ferus dan juga logam bukan ferus. Okay, kita tengok yang pertama, logam ferus. Apa itu logam ferus? Okay. Logam ferus ni dia ada kandungan besi dalam bentuk basic dia. Okay, dalam basic bentuk basic dia ada kandungan besi ataupun dalam bahasa Inggeris dipanggil iron lah. Okay. Lepas tu dia ada bila dia ada kandungan besi ni, okay, ada kandungan iron ni, dia bersifat magnetik. Contoh dia, okay. Okay, contoh dia awak punya peti air, kan? Peti air. Peti air tu bila awak ambil magnet letak, dia lekat, betul tak? Maksudnya awak punya peti air tu, permukaan peti air tu, dia menggunakan logam jenis ferus. Okey? Di mana dia ada kekuatan tensor yang tinggi. Okey? Boleh maksud dia kuatlah. Okey? Boleh teroksida dan juga terhakis. Maksud dia boleh karat dan juga boleh terhakis. Bila karat lama-lama dia berlubang. Okey. Dan mana dia punya aplikasi dia. Okey. Aplikasinya selalunya untuk bidang pengangkutan. Okey. Landasan kereta api, paip minyak dan juga gas. Okey. Ini adalah logam ferus. Okey, baik. Untuk logam bukan ferus pula. Okey. Dia tak ada kandungan besi dalam bentuk asas dia. Okay. Jadi bila dia tak ada kandungan besi dalam bentuk asas dia, dia tak bersifat magnetik. Okay. Lepas tu dia punya kekuatan tensor dia rendah. Okay. Contoh dia aluminium. Dia mulur kan. Bila awak boleh lenturkan dia, awak tonyoh dia. Sebab dia kekuatan tensor dia rendah. Okay. Okey, untuk tidak bersifat magnetik ni ada sesetengah logam, dia bukan ferus tapi dia ada juga lekat dekat magnet. Itu sebab apa? Sebab dia dah ada campuran. Okey. Seterusnya adalah dia rintangan terhadap karat dan juga hakisan. Okay, contoh dia adalah contoh dia perak. Okey, perak. Cincin perak yang kadang-kadang awak pakai kan. Kalau kata dia jenis yang mudah berkarat dan juga mudah terhakis, awak punya cincin tu confirm dah. Okey, dah berkarat dah sebab dia terdedah kepada udara dan juga air kan, yang menyebabkan dia teroksida. Jadi sebab itulah dia digunakan untuk bahan perhiasan. Okey. Jadi antara aplikasi dia adalah paip ayak, tanda jalan, komponen elektrik dan juga pendawai elektrik. Okey, kita pergi ke first jenis logam iaitu logam bukan ferus. Okey, logam bukan ferus. Okey, logam bukan ferus yang pertama adalah jenis aluminium. Okey. Aluminium ni warna dia cerah. Okey, kelabu cerah. Lepas tu ni adalah kandungan alloy dia. Okey, aluminium 95%, tembaga 4% dan mangan 1%. Okey, sifat bagi aluminium adalah dia mulur, okey, mudah tempah, lembut,
dan juga mudah di mesin. Okey. Di mana selalunya aluminium ni kita akan guna untuk buat frame tingkap, frame tingkap rumah awak tu, okey. Body kapal terbang sebab dia ringan, okey. Dan juga beberapa peralatan dapur lah, okey. Ni adalah aluminium. Okey. Seterusnya adalah tembaga ataupun dalam bahasa Inggeris dia panggil copper. Copper ni selalunya untuk apa buat warna dia adalah perang. Okey, warna perang. Saya tunjuk contoh. Ni ni adalah copper. Okey, ni apa dia? Ni adalah kabel elektrik, kabel mesin welding awak ni. Ni. Kan yang kita pasang pemegang elektrod ataupun kabel bumi. Ni adalah copper. Okey. Dia bukan alloy, itu sifat dia adalah mulur. Mulur lah sebab kita boleh kepok-kepok dia. Okey. Dan juga pengalih elektrik yang baik lah, sebab tu kita guna copper ataupun tembaga ni untuk kita buat kabel. Okey. Pendawaian elektrik, dia punya selalunya aplikasi dia adalah kita buat pendawaian elektrik, tiup, ceret, mangkuk dan juga paip. Okey, baik. Seterusnya adalah loyang. Okey. Loyang ni warna dia kuning. Yang tadi warna dia perang. Okay, untuk loyang warna dia adalah kuning. Di mana kandungan alloy dia sebanyak zinc 65% hingga ke campuran tembaga dan juga zinc dia antara 65% ke 35% lah. Okey, ini sebuah yang lazim. Okey, dia tak banyak. Okey. So sifat dia berbanding dengan copper tadi, berbanding dengan tembaga tadi ni, dia lebih keras lah. Okey. So dibuat untuk tuangan dan mudah di mesin. Okey. Tapi dia punya kekurangan dia adalah dia mudah kusam. Okey. Walaupun macam tu dia juga adalah satu pengalir elektrik. Okey. Jadi kalau awak tengok contoh kat sini, kita tengok ni, ni adalah contoh bagi loyang. Color dia kuning. Okey, ni. Kalau awak tengok ni. Okey. Okey, seterusnya adalah perak. Okey, perak. Saya dah ada contoh kat sini. Okey, ni contoh. Tak ada. Saya tak ada contoh perak. Okey. Perak ni adalah warna dia kelabu. Kelabu dia tu kelabu nak putih tau. Okey. Kelabu nak putih tu. Di mana kandungan alloy dia selalunya lah dia adalah 100% silver. Okey. Dia jarang campur, tapi kadang-kadang ada juga campuran dia dengan tembaga supaya kita akan hasilkan jenis perak jenis sterling. Okey. Perak sterling. Okey, sifat dia adalah mulur, mudah ditempa dan juga dia ada rintangan terhadap hakisan. Okey. Selalunya peralatan yang kita gunakan menggunakan perak adalah barang kemas lah. Contoh dia cincin, rantai, okay? Bahan perhiasan. Dan juga shilling lah. Okay, shilling. Ada juga kita guna. Satu lagi bearing. Bearing. Okay? Kita gunakan silver juga. Okay. Okay. Yang seterusnya adalah plumbum. Okay. Plumbum ni color dia adalah biru kebiruan. Kelabu kebiruan. Okay, di mana dia bukan alloy. Okay, dia ada sifat yang lembut, berat, mulur juga. Okay. Dan juga dia boleh berubah bentuk bila tekanan dikenakan terhadap dia. Okay. Contoh peralatan yang menggunakan plumbum adalah, kalau kat sini saya ada contoh. Okay. Ni pipe plumbum .
pad pelambung. Okey. Ni pad pelambung. Okey. Selain daripada tu, kalau awak tengok bateri kat rumah awak, kan, bateri, okey, dalam dia tu, dalam dia tu kita guna pelambung. Okey. Selain daripada tu kita ada juga buat pipe dan juga bumbung structure. Okey, itu saja untuk sesi pertama. Jadi saya harap awak dapat sedikit ilmu mengenai jenis-jenis logam, terutama sekali adalah jenis bukan ferrous. Okey. Untuk next session saya akan terangkan mengenai jenis-jenis logam ferrous lah. Kita akan masuk kepada jenis besi tempawan, wrought iron dan juga cast iron, okay, besi tuang. Okay, so untuk sesi kali ini, awak dikehendaki untuk menyiapkan tugas sains yang pertama, iaitu klik link yang saya akan bagi dalam Google Form, awak jawab soalan tu. Dan tugas sains yang kedua adalah awak perlu hasilkan apa dia? Mind map jenis logam ini. Okey. Yang macam ni tu. Balik. Okey. Awak ambil kertas A4 kan. Lepas tu awak tulis balik, buat mind map ni balik, tulis bagi segak-segak, bagi cantik-cantik. Okey. Buat elok-elok tulisan segak-segak. Kalau boleh color bagi elok pun boleh. Okey, kertas A4. Awak snap hasil yang awak dapat tu, yang awak dah buat tu, awak upload masuk dalam link yang akan saya bagi juga. Tugas saya yang kedua. Okey. Itu saja untuk sesi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ber-PDPR.